Alhamdulillah kita pagi ni dapat bersama lagi dalam kuliah Sahih Bukhari pagi Sabtu kita. Pelajaran kita pada hari ini iaitu bab 49, hadis 685. Seperti dalam nota ni, bab 49, hadis ke 685. Babun idza stawau fil qira'ah falyummahum akbaruhum. Wa bihi qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Abi Qilabah an Malik bin al-Huwairith qala qadimna ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababah falabithna 'indahu nahwan min 20 ليلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. Itulah hadisnya. Satu hadis sahaja di bawah tajuk 49. Tajuknya ialah bab apabila kemampuan membaca Al-Quran sama, maka yang lebih berhak menjadi imam adalah yang lebih tua di antara mereka. Kemudian hadisnya, Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, katanya Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami daripada Ayyub, daripada Abi Qilabah, daripada Malik bin al-Huwairith. Kata beliau, kami pernah mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kami masih muda belia. Kami tinggal bersama baginda kira-kira 20 malam. Kami dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat penyayang. Baginda bersabda kepada kami, jika kamu kembali ke negerimu, maka ajarilah mereka. Suruhlah mereka mengerjakan salat sekian pada waktu sekian, salat sekian pula pada waktu sekian. Dan apabila telah masuk waktu salat, maka hendaklah seseorang daripada kamu azan, dan hendaklah yang mengimami salatmu orang yang paling tua di antaramu, atau yang lebih tua di antaramu. Itulah hadisnya satu sahaja. Bila ada hadis tak banyak kan, sedap sikit masa kita kan. Boleh kita bincang panjang sikit kan. Baiklah. Ni semua ni kan, kalau kita belajar Sahih Bukhari, hak asal lah, hak asal. Memang dia bincang belaka. Begitu juga kalau kita tengok di dalam kitab-kitab syarah dia bincang belaka. Misalnya babun, apa babun? Bolehkah kita baca babu idzastawa? Tapi itu saya tak bincang. Tapi kalau dalam kitab hak asal, syarah Arab tu benda-benda begitu pun dia bincang. Dia nak ayatnya. Tapi kalau kita bincang pun tak ada guna sebenarnya. Tak diperlukan sangat untuk kita umum ni. Ya memang kalau orang yang belajar sungguh, tahu bahasa Arab apa semua, cukup kelengkapan. Orang kata untuk belajar kitab-kitab tinggi gini ni dari segi ilmu alatnya, kalau dicerita benda tu dia lebih, orang kata lebih jeliga lah, lebih jeliga. Tapi kepada orang yang tidak belajar semua tu tak ada guna, tak ada guna mana. Dengan sebab itu saya tak bincang benda. Saya tak bincang. Boleh dikatakan kalau perhati molek, mana-mana kita buat tu kita tak bincang benda tu. Begitu juga ni idza ni gapo.
Patufa ni apa, itu semua saya tak bincang lah tu. Kalau nak bincang boleh, tapi tidak berapa sesuai lah. Tak berapa sesuai. Dia kena majlis lain pula tu. Jadi babun idza stawau fil qiraati falyummahum akbaruhum. Cuba kita tengok di sini. Wal ya'ummakum akbarukum. Tadi dalam tajuk wal ya'ummahum akbaruhum. Itu cara Imam Bukhari itu. Boleh ke tidak kita ubah sedikit hadis? Ni hadisnya kum akbarukum, kamu. Ni fal ya'ummahum hum akbaruhum, mereka. Itu bezanya. Padahal hadisnya bukan mereka, kamu. Maknanya Imam Bukhari nak ayat sesuatu tu. Benda-benda gitu tu dia. Ada nak cerita sesuatu, kita kena ambil kira dalam tajuk dia. Benda-benda gitu pun. Apa dia buat gitu? Apa dia nak ayat apa dia tajuk ni, nak ayat apa ni? Tajuk ni. Baik. Kita tengok terlebih dahulu nota apa nama ni? Tajuk bab ni. Perbincangan tentang tajuk bab. Itu penting. Kalau tak ada bahas ni, macam tak ada maksud mana belajar Sahih Bukhari ni. Sebenarnya. Kalau tak bincang ni baru nampak Imam Bukhari nak ke apa. Baru nampak. Baik, kita tengok. Tajuk bab ini diadakan Bukhari untuk menjelaskan hadis di bawahnya. Untuk menjelaskan hadis di bawahnya, menjelaskan. Itu kalau dalam istilahnya, istilah tajuk bab Imam Bukhari, dia panggil tarjamah syarihah. Tarjamah syarihah. Tapi kepada orang yang tak biasa, dia ingat saya buat saja-saja gitu ke dah? Betul lah, dah. Saya ambil asal juga. Bahasa Arab dia nya, dalam tajuk dia tu, dia panggil terjemah syarihah. Kalau lagu ni, apa makna terjemah syarihah? Tajuk bab yang dibuat untuk menjelaskan, menghuraikan makna hadis di bawahnya. Hadis di bawahnya tu ada saat ni, iaitu hadis 685. Dia nak menjelaskan maksud hadis ni. Itu tujuan tajuk tu. Tajuk hak lagu tu orang panggil terjemah syarihah. Sebab gini, tajuk Imam Bukhari ni macam-macam maksud dia. Bukan dia nak menjelaskan hadis di bawah dia saja belakangnya. 70 lebih. Jadi makna kita kena tahu. Orang yang mengkaji, terutamanya yang mengajar Sahih Bukhari, dia kena tahu hak tu. Kalau dia tak tahu hak tu, tak boleh. Tak boleh. Bagi saya lah, tak boleh mengajar. Kalau tak tahu hak tu. Lepas hak tu kita nak tahu mana? Ni baik, saya nak tunjuk je lah. Pasal kita ada masa sikit, muka hadis tu je kan. Kita boleh pergi merayau-rayau lah. Sikit. Kut lain-lain sekarang. Ni contohnya, baik. Saya nak tunjuk. Ni. Bincang tajuk bab Imam Bukhari saja. 2 jilid ni. Nisa. Ni tajuk bab. Ni kita ambil sini. Ni halus benar ni. Ni sini hal kita nak. Babun idza stawau fil qiraati. Saya besar. Jelas. Besar. Besar pun kalau tak erti sepatutnya dah. Ni. Ni mana ni nombor ni. Nombor muka surat. Hadis berapa? Dia tak sebut dah. Dalam ni tak sebut hadis dah. Tak ada hadis. Bincang tajuk saja. Baik. Ini berkenaan dengan tajuk dah. Kita tengok sini. Kata Syekh fil Lami' fihi isyarah ila anna ma warada fi riwayah min taqdim al-akbar sinnan fa innama huwa haythu kanu mustawin fil ilm wal qira'ah wa in lam yastawu fihima fala taqdima lil asan.
Ni bukan bahasa Urdu, ni Arab ni. Tapi kha ni kha Urdu. Dia pesan aku tulis ada. Kalau orang tak apa biasa, gamai kalah. Kata Syekh fil Lami'. Syekh ni maksud Syekh ni kitab ni karangan Syekh Zakaria. Syekh ni maksud dia dalam kitab Lami'ud Darari. Siapa dia? Maulana Rashid Ahmad Gangohi. Itu Syekh. Di dalam kitab Lami'ud Darari, Syekh ada menulis, tajuk bab ini mengisyaratkan kepada hadis yang menyebutkan perlu kita utamakan orang yang lebih berumur, lebih tua, itu apabila mereka itu sama dalam ilmu dan juga dalam bacaannya, kepandaian membaca Qurannya. Jika mereka tidak sama, maka tidak ada arahan supaya mengutamakan orang yang lebih tua tu. Tidak ada tu. Intaha, habis kat tu. Alih ha tu maksudnya intaha, habis kat tu. Kalau dia kata qultu, ni baru Syekh Zakaria. Baru Syekh Zakaria kata, hasiluhu anna tarjamah syarihatun lil hadis. Ni yang kita. Ni yang saya sebut tadi tu. Kesimpulannya, tajuk bab ini ialah tajuk bab yang berperanan menghuraikan, menjelaskan maksud hadis. Syarihah. Ni orang panggil at-tarjamah syarihah. Terjemah syarihah. Terjemah syarihah orang panggil. Kalau lagu ni. Kalau begitu, maka terjemah ni, tajuk bab ini termasuk di bawah usul yang ke-23. Kita kalau baca tak tahu mana kan, tak tahu mana dah lah. Kenapa dia ni usul 23 pula duduk mana? Tak tahu mana dah. Usul yang ke-23 ni, kalau kita kata di terjemah ni maksudnya tajuk bab, bukan terjemah tu dah. Kita royak dah tu berapa kali dah royak kan. Terjemah ni berapa makna ke apa kan. Jadi ni terjemah ni dengan makna tajuk bab. Tajuk bab ni peranan dia ialah menjelaskan. Inilah yang saya sebut ni. Tajuk bab ini diadakan Bukhari untuk menjelaskan hadis di bawahnya. Itulah kita baca tadi. Bila kata terjemah syarihah, maksudnya tajuk bab itu menjelaskan. Menjelaskan maksud hadis di bawahnya. Itu maksud terjemah syarihah. Kemudian terjemah syarihah ni dalam usul hak Syekh Zakaria buat dalam mukaddimah ni. Dalam mukaddimah kitab ni, dia sebut hak ni usul yang ke-23. Baik, saya nak ambil kitab lain sikit kitab lain. Kitab tulis aja tapi versi lain, cetakan lain. Ni kitab sama kitab tadi. Tapi cetakan lain, edisi lain. Ni 5 jilid tadi. Tadi 2 je. Bila buat cetak lagu ni jadi 5. Bincang tajuk saja. Baik, kita tengok sini. Ni saat ini. Babun idza stawau fil qira'ah. Kataba Syekh fil Lami' fihi isyaratun ila anna ma waradaha. Kita baca saat ni lah. Supaya ni terjemah ni mana? Syarihatun lil hadis. Ni baru tulisan Arab biasa ni. Baik. Dia kata hak ni termasuk di bawah usul yang ke-23. Baik, sekarang kita tengok usul yang ke-23. Usul yang ke-23 ya. Mana usul ke-23? 27. Ni usul yang ke-23. Kalau kita cari, gitulah. Saya tolong royak mudah. Mana-mana biasa dah dengan kitab tu, gitulah cara. Ni usul 23. Usul 23 mana at-tarjamah asy-syarihah. Nampak ke tidak tu? Yalah, kalau tak nampak, buat nampak lah kan. Nak royak, dia tidak mudah. Tak padan dengan ambil terjemahan Sahih Bukhari selesai lah masalah. Dah. Bukan gitu. Ini terjemah syarihah. Panjanglah cerita tentang terjemah syarihah ni. Kesimpulannya, apa tajuk tu
Dia buat untuk menjelaskan hadis di bawahnya. Itu kesimpulan. Cindy pun terima, orang tu orang ni terima ni. Syekh Zakaria kata setengah-setengah tarajim tu, tajuk bab itu memang syarihah, menjelaskan makna hadis itu ma'ruf. Di kalangan pensyarah hadis Bukhari ni ma'ruf. Muttaridah inda syurrah. Memang diguna pakai secara meluas di kalangan pensyarah hadis Bukhari khususnya. Kathiratul wuqu' fi sahih. Banyak terdapat di dalam Sahih Bukhari ni. Orang panggil termasuk di bawah usul yang ke-23 ni. Lepas tu Syekhul Hind buat mari contoh. Syekhul Hind buat mari contoh ni. Panjanglah pula ceritanya. Inilah yang dimaksudkan dengan terjemah syariah. Lepas tu hak kita baca ni tak masuk di dalam ni. Tapi kita kenapa bila kata terjemah syariah ni bawa masuk usul ni lah. Secara ringkasnya, apa dia? Menjelaskan makna hadis di bawah. Maksud hadis di bawah. Sebab bukan semua begitu maksudnya. Banyak lagi di usul ni. 70 lebih. Jadi hak ni maksudnya begini. Ni, Al-Ishrun misalnya. Usul yang ke-20. Iaitu bab tanpa tajuk. Lil fasli. Sebagai fasal. Bab tu tak ada tajuk. Ada bab saja. Babun. Tajuk tak ada. Ini dikira sebagai fasal. Ada juga yang tidak dikira sebagai fasal. Itu usul lain pula. Bawah usul lain pula. Ni bendanya. 20 misalnya. 21. Madlul lafzi. Apa maksud? Jadi usul-usul ni semua ni kena faham. Baru yalah orang tu mengajar Sahih Bukhari sungguh. Kalau tidak, dia terjemah je. Dia terjemah. Sebenarnya. Kalau nak, itu dia kena hak ni. Dia kena hak ni. Dia kena faham hak ni. Badlul lafzi. Apa dia? Takrarut terjemah. Ini usul yang ke-22. Takrarut terjemah. Tajuk bab tu berulang. Tajuk bab lagu ni pernah ada di tempat lain. Apa Imam Bukhari ulang? Ada maksud tu bukan saja tu. Setengah-setengah orang dia kata nyanyuk. Orang tua nyanyuk. Padahal dia buat dah. Buat lagu ni. Buat pula. Ada. Dia sedar molek. Tak boleh kita kata orang tua agak nyanyuk selalu kan. Tak boleh. Cuba tengok. Bekas Perdana Menteri kita kan. Tua bukan panggil tu. Boleh duduk dalam parlimen lagi. Boleh duduk dalam parlimen lagi. Dia tidak serupa kan. Ada orang muda pun nyanyuk. Dah ada. Mana? Tak apalah gitu nak. Jadi kena tengok banyak kitab ni. Kena tengok banyak kitab. Tak apa. Jadi kita tengok dah tadi. Begitulah. Al-Abwab wat-Tarajim samalah. Selagi kitab. Selagi kitab ni. Benda sama juga. Takut kita tak perasan lah. Okay? Ni. Ni kitab lain pula. Tapi hak bahagian ni, hak bahagian ni. Ni. Kitab tadi juga. Cuma dia letak sini. Dia campur dengan kitab lain pula bawah ni. 2-3 kitab. Dalam kitab ni ada 3-4 kitab. Jadi hak bahagian atas sekali ni hak tadi. Kalau kita baca sini pun boleh. Ni terjemah. Babun idza stawaw fil qira'ah. Kataba asy-syaikh fil lami'. فيه إشارة إلى أن ما ورد في الرواية من تقديم الأكبر سنا. Tadi. Ini semua. Tadi. Dan dia sebut di sini, Syekh Zakaria sebut, kesimpulannya terjemah ni syarihah lil hadis. Kalau begitu, terjemah ni mengikut usul yang dia buat, termasuk di bawah usul 23. Di bawah usul 23. Kita guna usul, dah ada orang Melayu guna usul. Orang Melayu tak. Padahal sebenarnya asal apa usulnya. Usul tu jamak. Asal yang ke 23 sah. Asal. Dia sebut asal. Al-aslu. Min al-asli thalith wal-20. Tapi dah kita orang Melayu guna usul. Usul. Nak warna dari bahasa dia gitu. Memang gitu. Bila jadi masuk dalam bahasa lain. Dia jadi lagu lain. Gitu. Walaupun asalnya Arab. Sebab kita kata dia tu ulama. Dia tu ulama.
Ulama ni ramai dia tu alim sepatutnya kita kata kan. Duk dah orang Melayu guna ulama. Untuk sorat pun dia guna ulama je. Jadi kalau jamak, ulama-ulama. Dah. Padahal ulama tu. Jamak dah. Nah. Dia jadi gitu. Nah. Wa fi tarajim syaikhil masyayikh. Di dalam tarajim, bukan Syekh Zakaria saja yang buat bicara tentang tajuk Bukhari ni. Syah Waliullah juga buat. Itu tarajim Syekhil Masyayikh. Mahaguru bagi sekalian mahaguru. Kalau di India ni mahaguru Syekhul Masyayikh, maksud dia Syah Waliullah. Mana kitab Syah Waliullah? Biar kita kenal. Biar tak baca pun dah. Tengok saja. Ni nak tunjuk kitab. Ni kitab Syah Waliullah ni. Syarah tarajim abwab Sahih al-Bukhari. Ni yang dia sebut. Babun idza stawa fil qira'ah, ringkas je dia sebutnya. Ringkas. Kitab ni memang kitab sangat ringkas. Tetapi cukup bermakna. Walaupun ringkas orang boleh tupai. Berapa ratus tahun dah kemudian orang duduk tupai semacam. Lagu itulah kitab ni besar kecil pun kalau bermutu memang orang guna dalam bidang dia tu jadi rujukan. Inilah yang disebut oleh di dalam ni Sahih Bukhari yang dia kata wa fi tarajim Syekhil Masyayikh al-hadith alladhi huwa nassun fi hadhihi at-tarjamah awradahu Muslim wa ghayruhu faka'annahu ma wajadahu ala syarti intaha. Sekat tu je Syah Waliullahnya tadi. Sekat tu je cuba kita tengok ni. Sekat tu je. Hadis ni hadis yang merupakan nas. Hak tepat lah untuk tajuk yang Imam Bukhari buat ni. Bukan Imam Bukhari letak bawah ni. Hak kita baca ni bukan ni. Kita duduk kamar ke hak ni. Dah. Hadis hak betul-betul tepat dengan tajuk ni kata dia. Nas bagi tajuk ni. Bukan hadis 685 ni bukan. Hak tu. Dia hak mana? Syah Waliullah sebut. Iaitu dalam Sahih Muslim. Imam Muslim buat mari. Imam Muslim dan lain-lain buat mari hadis tu. Hadis tu lah hak sebenarnya, hak tepat benar dengan tajuk. Iaitu hadis Abi Mas'ud Al-Ansari. Walam yaltafit ilaihi al-muallif. Tetapi Imam Bukhari tidak menghiraukannya. Tak paling. Imam Bukhari tak paling kata dia kepada hadis tu. Dia tahu. Makna ahli-ahli tahu. Imam Bukhari tahu, dia saja yang tak tahu. Faka'annahu ma wajadahu ala syarti. Seolah-olahnya bagi Imam Bukhari hadis itu yang tepat dengan tajuk yang dia buat itu tidak menepati syaratnya. Tengok Syah Waliullah ni. 2 baris. 2 baris dia tulis. Tapi dalam 2 baris tu panjang. Berapa yang Imam Bukhari tak mari hadis Imam Muslim mari tu? Muslim tinggi dah kita kata. Tinggi ya. Bukhari kat Muslim. Tak sama lagi dengan Bukhari. Baru kita tahu. Ya orang duduk kagum kata Bukhari nombor 1, Bukhari nombor 1. Dia kok mana? Baru kita tahu. Setara orang ada dalam Muslim terima, dia tak terima lagi. Tidak menepati. Faka'annahu ma wajadahu ala syarti. Semacam dia tidak mendapatinya, menepati syaratnya. Memang apa? Bukan apa ni Syah Waliullah kata semacam. Tidak semacam, memang. Memang Imam Bukhari tak mari hadis tu kerana tidak menepati syaratnya. Jadi cara Imam Bukhari bila tidak menepati syarat dia mari hak lain. Hak menepati syarat dia. Dan kalau kita kaji perhati oleh hak tu, siapa juga maksud. Siapa juga maksud. Hak dalam Sahih Muslim tu siapa juga maksud. Gitu. Paku pandai kita kata siapa? Ginilah orang yang pandai buat kuih. Dia sepatutnya buat dengan tepung beras. Tu je, hak asalnya. Kalau nak buat kuih tu. Ni apa dia buat tepung beras ni. Tepung pelita ke dia? Saya pun tak tahu juga. Kecek saja dah dah. Katakanlah orang buat kuih tu dengan tepung beras.
Tiba-tiba dia ni pandai. Walau tak ada beras dia boleh guna ganda. Hasilnya dapat sepatutnya. Gitulah Imam Bukhari buat. Hak tepatnya hak hadis Muslim tu. Tapi oleh kerana dia tak boleh pakai hadis tu, bukan tak boleh pakai guna, boleh hadis tu sahih juga. Cuma tidak mendapati syarat dia. Jadi dia amailah hadis dia ni. Hadis 85 ni. Hadis 85 ni bagi Bukhari, kalau orang pandai dapat juga maksud tu. Dapat juga maksud yang ditunjukkan oleh hadis Muslim itu. Dapat juga. Ini atas pandai tak pandai orang. Atas pandai tak pandai orang. Supaya orang main silat juga. Dia kata tak ada pedang, tak boleh nak perang. Tapi kalau orang pandai, tidak nanti pedang, sudu pada dah. Jadi senjatanya kepada dia. Maksudnya nak jadikan senjata. Senjata ni kepada orang pandai, sudu boleh dah. Tidak nanti pedang. Pada ada pedang tu kan dia lawan dengan ada sudu. Kalau ada sudu tu lebih pandai, kalah juga ada pedang tu. Jadi melenting melambung juga pedang tu, tak jadi apa. Dia atas hak pandai. Itu cara Imam Bukhari. Sebab kita kena ingat, Imam Bukhari ni buat kitab dia ni untuk apa? Maksud asal dia. Sebab itu setiap kali kita, jangan kita ingat hak panjang, hadis panjang. Tak ada. Sebab tu kan, kalau ada sebuah hadis rekah ada, kita boleh nak panjang. Tidak nanti hadis panjang. Banyak benda nak bincang. Sebab setiap bab yang dia buat tu kita boleh kait. Kita boleh kait dengan maksud dia. Apa tujuan Imam Bukhari? Buat kitab dia. Dan tujuan tu kita tengok orang lain tak ada lagu tu. Tujuan dia nak ajar pembaca-pembaca dia, pelajar-pelajar hadis khususnya cara memahami sesuatu daripada hadis. Itu tu. Satu. Yang kedua, cara berijtihad. Kita tengok imam-imam mujtahid tu dia ijtihad lagu mana cara. Gitu cara dia. Kita nak kandungan yang terdapat dalam hadis tu. Tapi kita tak boleh guna hadis tu sebagai Imam Bukhari. Kita guna hadis ni, boleh juga kita dapat. Contoh yang saya buat tadi, boleh faham tu kan? Maknanya orang pandai buat kuih, tak ada beza. Padahal dia buat dengan gandum. Asalnya orang buat tepung beras. Bukan tepung gandum. Dia buat dengan tepung beras super. Tu bisa lah. Kita nak jadi lagu tu lah. Walaupun tak ada tepung beras pun kita boleh buat. Tak ada tepung gandum, boleh buat lagi. Dia boleh buat. Tu bisa benar lah kalau lagu tu kan. Itu caranya apabila kita baca Sahih Bukhari dah. Hak ni hak ada di dalam syarah tarajim abwab oleh Syah Waliullah. Baik, kita tengok pula dalam Fathul Bari. Ni kita tengok dalam Fathul Bari. Ni babun idastawau fil qiraati falyaummahum akbaruhum. Hafiz Ibn Hajar kata tajuk bab ini مع ما سأبينه من زيادة في بعض طرق حديث الباب منتزعة من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري مرفوعا. Syah Waliullah sebut tadi hadis Abi Mas'ud dalam Muslim dia sebut gitu, rekah. Sebab dia nak rekah. Hafiz Ibn Hajar sebut hadis ni, tajuk ni Imam Bukhari ambil daripada hak lebih tepat, hak paling tepat dengan tajuk Imam Bukhari buat ni ialah hadis Sahih Muslim. Hadis Abi Mas'ud, hadis itu hadis marfu'. Syah Waliullah tak sebut, dia sebut rekah gitu. Kita tengok Hafiz Ibn Hajar pula dia secara marfu'. Apa dia hadis tu? Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanat qira'atuhum sawa'an falya'immahum aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'an falya'immahum akbaruhum sinnan. Al hadis. Cuba tengok. Maknanya ni apa aja cerita lah. Kalau kita nak bicara pula
nak cuba nak perekah dah. Cuba nak perekah. Ya ummul qauma aqra'uhum. Ni ya ummu ni kalau orang belajar ilmu bahasa Arab lah. Fi'il mudhari' ni ayat cerita ni apa ni? Ayat cerita ni. Jumlah khabariyah. Ni orang panggil. Tapi khabariyah di sini bukan diguna dengan makna khabariyah. Lagunilah hak dalam ilmu balaghah panggil jumlah khabariyah lafzan insya'iyah makna. Khabariyah lafzan insya'iyah makna. Dia kata-kata jumlah tu insya'iyah tapi apa nama ni? Khabariyah makna. Lafaz dia insya'iyah tapi makna dia khabariyah, dia sebalik. Ini termasuk dalam ilmu balaghah. Hak ni pun gitu juga. Bila kita nak baca hadis, kita kena reti benda-benda tu. Kalau tidak kita pasal tak kena. Kalau kita berdasarkan jumlah khabariyah, ni hak ngaji jejak lah. Hak tak ngaji tak akan jejak tu. Royak pun. Nah ni. Ya ummul qaum akan menjadi imam kepada kaum aqra'uhum, yang paling pandai membaca. Di antara mereka li kitabillah, bagi kitab Allah. Hak paling pandai baca Quran. Hak itulah hak jadi tu imam. Nabi cerita. Bukan cerita. Zahir dia nampak cerita, tapi maksud dia nya suruh. Hendaklah. Sebab itu boleh kita terjemah. Mungkin kalau orang hak tidak berapa mahir, apa terjemah hendaklah tu mari mana pula hendaklah. Padahal tak ada. Hakikatnya liya ummal qauma aqra'uhum li kitabi. Li, ada li di sini. Ada lam amar. Lam amar itu makna hendaklah, hendaknya. Pasal apa kita tengok? Sebab di selepas ni ada lam, selepas ni ada lam. Tu cara. Cara apa? Falyummahum aqdabuhum hijratan. Fa in kanu fil hijrati sawa'an falyummahum, ada lam. Lam tu lam amar. Di sini pun ada lam juga sepatutnya, tapi dibuang. Itu cara orang apa nama ilmu alat tu, dia bantu kita gitulah. Hendaklah menjadi imam kepada orang ramai, orang yang paling pandai membaca Al-Quran. Itu dia. Kalau dalam bacaan mereka sama, maka hendaklah menjadi imam kepada mereka orang yang paling dahulu berhijrah. Lebih dahulu atau lebih dahulu berhijrah. Paling dahulu atau lebih dahulu berhijrah. Kalau mereka dalam hijrah sama, maka hendaklah menjadi imam kepada mereka yang lebih tua umurnya. Ni kan hadis ni. Cuba tengok tajuk Imam Bukhari. Kalau dalam bacaan sama, Imam Bukhari kata hendaklah hak lebih tua jadi tu imam. Ni kan sesuai dengan hadis ni. Ni hak tepatnya. Kalau kita baca hadis hak Imam Bukhari buat marin bawah ni, hadis 685 ni tak nampak secara langsung lah. Secara selapis tu tak nampak, dia kena kaji dalil lagi. Dalil tu kat mana? Nanti kita akan ceritalah. Hak dalil tu kat mana tu? Hak Imam Bukhari buat marin 685 ni boleh juga, dapat juga maksud tu. Tepung pelita tu boleh juga. Tapi dia tidak buat dengan tepung berah. Ya kan tu? Tepung pelita buat dengan tepung berah ke dengan tepung gandum? Kita tanya orang perempuan lah. Kau orang perempuan pun tak tahu, tak boleh kira juga dan ni nak. Berah ni? Tepung berah. Hak tu asalnya kan? Adakah orang buat dengan tepung gandum? Tak jadi dah. Masalahnya dia buat dengan tepung gandum jadi juga. Hak tu hak kita nak je. Pandai benar lah tu kan lagu tu. Dia buat gana tak tahu. Dia buat gana tak tahu lah. Dia atas pandai-pandai lah. Sebab saya pernah duduk dengan orang pandai. Masuk ni. Rajin masuk, pandai masuk. Kira abang akak lah, dia tak ada dah meninggal dunia dah. Almarhum ni. Jadi dia buat apa nama ni, cara nak jadi apa ni, telur goreng tu kan. Banyak. Dia kata lagu ni lah kalau orang-orang susah. Orang-orang susah, orang anak ramai dia buat gini. Dia campur dengan gandum. Jadi tebal. Lagu tu cara. Rasa lebih kurang. Tak ada itu mana. Cara dia buat.
Kan orang pandai ni kan betul lah. Hak hamil jadi tidak hamil. Hak hanya jadi tidak hanya, cara dia buat. Ni kena guna asal Telugu. Hak ni kena guna asal Jawa. Dah. Dia pandai guna tu. Nak wilat. Situlah kita tahu, oh orang pandai ni dia buat gitu. Kalau tak boleh guna ni, buat guna. Guna ni guna. Semasa saya duduk di India dulu, muka saya duduk di utara, bukan duduk di tepi laut ni, ada pohonnya banyaknya. Nah, tepi laut ni kita duduk di kaki gunung Himalaya. Nah, situ tak ada nya, tak nampak pokoknya. Nah. Jadi dia buat, dia juga, dia pandai. Dia kata hak mana kita guna santan tu kita guna susu. Dapat juga hasilnya. Kita guna susu. Susu segar, susu lembu ke, susu boba ke. Jadi sebetulnya. Kan orang kita kan, kalau masak guna santan, tak tinggal santan kan dah. Duduk dulu payah nak cari santan. Sebab tu gula-gula apa-apa dia tak ada santan kalau gula alik utara tu. Tak kira lah alik selatan ni. Alik utara tu, gula dia memang tak ada santan. Dan dia tak ada idea tu sebab dia tak rajin guna santan. Orang kita ada santan je nak dapat rasa ni biar ada santan nak guna susu. Dia guna susu. Itu nak orang pandai. Pandai cara masak. Pandai cara begitulah. Jadi kalau hadis Imam Bukhari ni, maksud tadi siapa juga ada juga, tapi kena renung sedikit. Apa Imam Bukhari guna ni? Sebab hadis Muslim tu tidak menepati syarat dia. Dia cuba tengok. Hafiz Ibn Hajar pun sebut gitu. Maknanya Syah Waliullah tu dia baca semua. Sebelum dia buat, dia baca semua. Begitulah orang-orang yang kalau nak tulis dia betul-betul kemah, dia kena baca banyak. Saya ingat baca dalam buku dia kan ni. Kenang-kenangan hidup kau atau ayahku Hamka. Dia tulis. Dia kata kan betul saya kata. Oh betul. Ni pengalaman. Dia kata orang nak nulis ni bukan senang. 10 baca, 1 tulis kata. Saya ingat pakalan ni. Dah baca. Betul. Memang sungguh. 10 baca, 1 tulis tu wujud, takutnya lebih lagi. Takutnya 20 baca. Baru saya tulis. Anak mayaknya kalau bertanggungjawab sungguh kan. Pengkaji sungguh memang gitu. 10 baca, 1 tulis. Kalau buat 1 baca, 1 tulis, banyaklah orang boleh pegang. Banyaklah tempat kita gelicir. Ataupun tak lengkap ke, mungkin. Cuba kita tengok ni. Al-Hadis. Apa ni? Ni kalau kita perhati dalam syarah lain tak ada. Ni kelebihan Hafiz Ibn Hajar. Barulah kita tahu orang duduk kagum sangat dengan Hafiz Ibn Hajar. Apa duk sebut sama. Baru kita tahu. Ni tak ada sebut. Dia rayak. Apa tu tidak menepati syarat Bukhari tu apa? Kok mana tidak menepati? Tidak menepati ni dia gini. Syarat Bukhari ni maksudnya perawi dia tu. Bukan syarat apa, perawi dia tu. Bukan perawi yang menepati piawaian yang dikehendaki oleh Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari nak orang ni dia berguru dengan tu, guru tu lama. Maka kalau tak lama, tak adalah, tidak menepati lah. Guru juga tak lama. Dia nak lama. Kalau orang ni subut liqa, ni anak murid dengan tok guru ni memang terbukti, ada bukti je lah, bertemu depan-depan gini lah. Ramai dulu tak ada telefon, tak ada apa kan. Bertemu. Imam Muslim tidak. Imam Muslim kata tidak syarat bertemu, syarat semasa sahaja, sezaman sahaja. Biarlah tak ada bukti dia bertemu, tapi dia sezaman. Kemungkinan bertemu tu ada. Cukup dah Imam Muslim. Imam Bukhari tak say lagi. Itu makna tidak menepati syarat dia lah tu. Itu nak ayatnya menepati syarat tu gapo dia. Maknanya payahlah. Payahlah lagu ni. Dia kata madar bagi hadis ini. Madar ni paksi. Hadis ni pergi ke mana-mana pun mutar ke musim mana mesti ada orang ni. Itu makna madar. Madar bagi hadis ini ialah Ismail bin Raja' daripada Aus bin Dam'aj daripadanya
Kedua-dua mereka ini tidak termasuk dalam syarat Bukhari. Perawi. Itu sebab dia tidak menepati. Itu sebab Imam Bukhari tak ambil. Barulah orang nampak. Padahal ada hadis ni, dia tak ambil. Patutlah orang akui perawi-perawi dia tu tinggi kedudukannya. Tengok, kalau setara ni Imam Muslim ambil dah. Dia tak ambil lagi. Pasal apa? Tak menepati syarat dia. Bukan hadis tu tidak sahih. Dia pun kata sahih. Imam Bukhari pun kata sahih juga. Hadis tu cumanya tidak menepati syarat dia. Ini menunjukkan tahap sahih ni dia berbeza-beza. Dia banyak tahap. Banyak peringkat. Supaya berah, supaya gapo. Dia ada banyak kualiti dia tu. Ni berah nombor 1, ni nombor 2, nombor 3. Gitu. Sebab gini setengah-setengah benda tu tak jadi kalau kita buat dengan berah nombor 2. Berah nombor 3 ke? Nah. Cuba buat nasi biryani tu guna berah biasa. Tak jadi kan? Dia kena berah basmati. Basmati. Baru jadi. Boleh nak ambil rasa-rasa tu boleh, tapi tak jadi. Gitulah. Kita buat contoh yang muda. Dia tak jadi. Dia kena benda setara ni. Benda dia berat ni benda. Dia kena hadis setara mana? Tak boleh hadis main-main lebih-lebih kurang gitu. Madar dia sorang madar dia. Pergi mana-mana, kitab mana pun pusing. Orang ni mesti ada. Tak boleh aku tu. Ni bab gapo? Bab akidah ke? Bab jenayah ke? Siapa bunuh orang, siapa kerak tangan orang? No. Besar tu. Sepanjang hayatlah dia kudungnya. Tak boleh mudah-mudah. Betul hukum Islam tu lagu tu, tapi banyak perkara kena perhati. Banyak perkara. Kalau ada lagu mana? Ada lagu mana? Lepas tu Ibnu Abi Hatim menukilkan dalam ilal dia daripada ayah dia, Abu Hatim, bahawa Syu'bah kana yatawaqqafu fi sihhati hadzal hadis. Syu'bah tawaqquf. Syu'bah tawaqquf tentang kesahihan hadis ini. Tengok. Padahal Imam Muslim dah terima dah. Imam Muslim dah terima dah. Tapi Syu'bah mana ada tokoh hadis, dia pertikaikan hadis. Dia tak kata sahih lah. Setara tu. Ya mungkin kalau kita kata sahih peringkat bawah, boleh dah. Peringkat rendah, boleh dah. Tapi sahih. Tetapi hadis itu secara keseluruhannya boleh dibuat hujah dah. Di sisi Imam Bukhari pun boleh dah buat hujah dah. Imam Bukhari pun ada buat kemukakan hadis itu sebahagian daripadanya dengan sirah jazam secara ta'liq. Ni kan semua ni kalau tak faham ni kan tak tahu kan waqad 'allaqa minhu tarafan bi sighatil jazmi kama sayati. Imam Bukhari ambil juga ni hadis Imam Muslim ni. Tapi dia ambil sebahagian. Itu cara Imam Bukhari. Tapi dia ambil dengan sirah jazam. Agak dia pula sirah jazam kan? Bukan sirah tamrid. Ni hari ni dah. Minta maaf dah. Kadang-kadang kita berat sikit kan? Kalau berasa gap dia hari ni tak boleh nak pegang ni dah. Biarlah. Akan ada hak seronok tu hari ni. Akan. Lepas tu kita bukan kira hak ni saja kan? Ni rakan ni. Kata dia pergi ni. Mana-mana baca tu. Dia nampak lah. Satu dia sebut secara ta'liq. Maknanya Imam Bukhari tak ambil hadis ni bubuh dalam kitab dia ni secara musnad. Hak ada nombor ni. Hadis hak ada nombor tu tak ada dalam Bukhari. Hadis ni dia ambil juga. Hadis Muslim ni. Tapi dia sebut secara ta'liq. Secara ta'liq ni dia tak sebut sanadnya dengan lengkap. Tetapi dengan sirah jazam. Sirah jazam ni makna dia menunjukkan bagi dia hadis ini sahih juga. Cuma sahih tidak menepati syarat dia. Tidak seperti Syu'bah lah yang tawakuf, tak saya kata. Maknanya bila dia ambil, dia terima tu maknanya bagi dia sahih juga. Cuma tidak menepati syarat dia. Bukti dia kata sahih tu, dia guna sirah jazam.
Sirah jazam tu kita kena belajar pula lah, suku pula lah. Ada sirah tamrid. Kalau sirah tamrid ni dikatakan, diriwayatkan, dihikayatkan, disebutkan. Ini tak dengan sirah jazam. Sirah jazam ni sirah yang menunjukkan yakin lah. Tidak di gitu. Begini. Dan di sini Imam Bukhari guna pula di sini. Di sini dia guna untuk tajuk bab dia saja. Hadis tu. Dia guna untuk tajuk bab. Ini menunjukkan bagi dia ada nilai hadis itu. Hadis itu sahih juga. Cumanya dia tidak boleh kemukakan sebagai hadis musnad. Hadis musnad, yakni yang ada nombor tu macam ni. Yang ada nombor 985 gitu. Lepas tu sanad dia sebut lengkap gitu. Taklah. Imam Bukhari ada sebut hadis Muslim itu satu secara ta'liq, tetapi dengan sirah jazam. Yang kedua dia sebut ni, dia buat dalam bentuk tajuk. Ni hadis tu dah lah, cuma dia ambil sebahagian. Ini kalau kita baca dalam Fathul Bari ni, jelas lah nampak. Lepas tu tak apalah, ni jawab apa orang lain pula lah. Kita tengok sini dulu. Pergi kepada nota kita, jangan hilang pucuk dah. Mungkin galik situ dah. Duduk baca ni. Tajuk bab ini diadakan Bukhari untuk menjelaskan hadis di bawahnya, bahawa perintah Rasulullah supaya yang lebih tua menjadi imam itu ialah apabila mereka dalam hal-hal lain sama, termasuk dalam hal kepandaian membaca Al-Quran sama. Barulah kira hak lebih tua umur tu. Bukan dalam semua keadaan kira lebih tua umur selalu. Bukan. Nampak? Ini maknanya setelah hak lain itu sama. Imam Bukhari hanya sebut kalau mereka itu sama dalam bacaan, barulah hak lebih tua umur dia. Imam Bukhari sebut gitu. Cuba perhati dia kena apa ni, belajar Bukhari ni dia kena perhati sungguh. Dia kena perhati sungguh. Imam Bukhari sebut tu je. Dia tak sebut hal-hal lain tu, termasuk kepada yang membaca Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran pun sama. Kalau sama, maka dia kena utamakan hak lebih tua umur dia. Kalau sama. Lepas tu hak lain tak ada sebut. Kalau sama dalam bacaan hak lain tu bawa dah, sebab Nabi kata hak paling layak jadi tu imam ni hak paling pandai baca Quran. Hak paling pandai baca Quran. Hak tu nombor satunya. Walaupun ada khilaf di situ, bukanlah lebih tua semata-mata itu mengatasi segala kelebihan yang lain. Bukan gitu. Dia bukan ayat tu. Baik. Hak ni kalau ada nota ni tak ada. Saya baru tulis semalam. Bila-bila tengok tulis tambah sikit sini. Dah. Lagu itulah. Menurut Imam Bukhari, ni tak ada. Kalau ada nota tu tak ada. Sama ada print semula ataupun tulis lah. Tulis. Menurut Imam Bukhari. Sebab gini, kita nak tahulah, bagi Imam Bukhari ni nak jadi tu imam ni kelayakan gapo nombor satu. Sebab ada khilaf situ tu. Bila kita belajar kitab Bukhari, kita nak tahu dia tu lah sedih. Kalau duk ayat Syafi'i, duk ayat Hanafi, duk itu lah kitab dia kita baca ni. Yalah, tu boleh ayat juga. Tapi hak dia tu jangan lupalah. Itu cara belajar dan mengajar Bukhari. Kalau kita ayat pandangan ulama, jangan ayat orang lain saja. Kena ayat hak dia tu, kena cari hak ni payah ni. Kadang-kadang benda-benda ni makan masa tu. Satu kerja tu kena belek. Nasib baik lah ni tidak belek. Sampai kita belek lagu sani lah. Belek lagu sani, pecek situ, klik sini. Cari. Barulah kita tahu. Sebab mazhab dia atau pandangan dia itu tidak begitu umum sangat. Tidak begitu umum. Hanya di kalangan orang ngaji. Kalau orang tak ngaji tu, dia tahu dah juga. Pak mazhab tu misalnya hak ngaji kurang sikit. Bukhari ni luar daripada hak tu, tak tahu dah lah. Jadi hak pak mazhab ni agak banyak kitabnya. Dengan sebab tu orang tahu. Tapi kita nak tahulah menurut bagi Imam Bukhari, menurut Imam Bukhari,
orang yang paling berhak menjadi imam ialah yang paling alim dan yang paling banyak memiliki keutamaan. Ini nombor satu bagi Imam Bukhari ni. Paling alim dan paling banyak memiliki keutamaan, kelebihan. Kemudian baru orang yang paling elok bacaan Qurannya. Jadi hak paling elok bacaan Quran itu bukan duduk nombor satu bagi dia. Nombor dua. Kemudian di peringkat ketiga barulah orang yang lebih tua umurnya. Ini peringkat ketiga. Walaupun dalam hadis Muslim tadi dia sebut orang yang lebih dahulu hijrah. Apa tak bilang tu? Hijrah ni habis dah, cerita ni lama dah habis. Sahabat dulu. Lepas tu tak ada dah lah. Apa nak kira je. Lepas tu sampai kiamat ni tak ada dah. Orang hijrah tu tak ada dah. Adanya ke mana? Ni. Lebih berumur tu ada semua. Hak pandang ngaji Quran tu boleh ada semua tu. Hak berhijrah muhajirin ni sahabat Nabi hak dulu ya tu. Hijrah. Tak ada tu habis, hak tu habis dah lah. Untuk menyatakan pilihannya itu, kita tahu mana Imam Bukhari ni berpendapat hak nombor satu ni, nombor dua ni, nombor tiga ni, kita tahu mana. Untuk menyatakan pilihannya itu, Imam Bukhari terlebih dahulu mengadakan bab ke-46. Sebab itu jangan lupa, jangan hilang punca. Iaitu bab orang yang berilmu dan memiliki keutamaan lebih berhak menjadi imam solat. Dia buat ada. Hak ni selepas hak tu. Hak tu dulu. Nombor satu. Hak ni nombor dua. Nombor tiga. Bab ke-49 ini pula secara tersirat menyatakan orang yang mempunyai kelebihan dalam bacaan Al-Quran berada pada nombor 2 dan orang yang lebih tua umurnya pula pada nombor 3. Demikianlah juga pendapat Imam Abu Hanifah dan murid beliau yang terkenal Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Ini tokoh yang berpendapat gitu juga. Jadi oleh kerana saya dalam notan ni juga, mula-mula notan ni dibincang panjang dah, saya tidak panjang lah situ. Tapi kalau nak tengok pasal notan ni juga, cuba tengok ni. Ni duduk sini. Ni bab ke-46. Ni bukti bahawa Imam Bukhari kata nombor satunya orang ahli ilmu. Babun ahlul ilmi wal fadli ahaqqu bil imamah. Ni nombor satu. Duduk sini. Payah juga nak ambil Bukhari. Bukhari berpendapat macam mana? Kena tengok situ. Orang yang berilmu dan memiliki keutamaan lebih berhak menjadi imam solat. Baik. Mungkin kita terlupa dah, tak ingat dah ni lama dah ni dah. Hak ni kira-kira sebelum Covid lagi ni. Kok tak habis lagi Covid ni? Kadang-kadang bunyi. Kita terlupa dah bunyi. Ada lagi orang kena Covid, dah berjangkit. Ada lagi. Tak boleh duduk alik. Jadi sebelum pada tu, agak-agaknya terlupa, rasanya molek juga kalau kita tengok sekali lagi. Cuba tengok. Sini kita ada nota 1393. Jadi lebih utama tu berbanding orang-orang lain. Baik, tujuan Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ini ialah untuk menyatakan orang yang paling alim dan paling banyak memiliki keutamaan, itulah yang paling layak menjadi imam. Itulah yang paling layak menjadi imam. Sama ada untuk imamah sughra. Jadi kelayakan ni sama ada untuk imamah sughra, memimpin solat berjamaah, itu imamah sughra. Jadi itu imam kecil. Tu imam kecil ni, jadi itu imam dalam sembahyang berjamaah. Atau imamah kubra, yang ni memimpin negara. Mana dua ni memang syarat utama. Nombor satu lah, iaitu orang yang paling alim dan paling banyak memiliki keutamaan. Bagi Imam Bukhari gitu. Imamah sughra atau imamah kubra. Kata Hafiz Ibn Hajar, orang yang lebih alim dan lebih banyak keutamaannya lebih berhak untuk jawatan itu daripada orang yang kurang alim dan kurang banyak keutamaannya. Ini berarti semakin banyak ilmu
Dan keutamaan seseorang semakin layaklah pula ia untuk jawatan itu. Itu kata Hafiz Ibn Hajar. Tiada syak dan tiada khilaf di kalangan ulama tentang jawatan imam adalah suatu jawatan yang sangat mulia. Tak ada khilaf itu. Kerana itu ia semestinya dipegang oleh orang yang mulia dan mempunyai sifat-sifat istimewa. Nabi SAW sendiri telah menyebutkan beberapa sifat istimewa yang melayakkan seseorang menjadi imam. Nabi ada sebut. Antaranya ialah berilmu, pandai membaca Al-Quran, wara', lebih tua daripada yang lain, dan lain-lain. Ini semua kita dapati dalam hadis. Bagaimanapun para ulama berbeza pendapat tentang sifat-sifat tersebut. Manakah daripadanya yang paling utama? Itu ada khilaf. Tapi hak tadi memang diterimalah. Ini antara keistimewaan lah yang Nabi sebut. Tetapi hak mana paling utama? Di bawah ini dikemukakan perbezaan pandangan ulama mengenainya. Satu, Imam Bukhari, Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mentarjihkan. Sebab gini, ada setengah-setengah hadis tu dia sebut orang yang paling pandai baca Quran. Lepas tu dia sebut mula-mula. Lepas tu, a'lamuhum bis sunnah. Jadi a'lamuhum bis sunnah makna alim tu nombor dua. Sebab ada hadis gitu. Tetapi daripada perbuatan Nabi SAW, suruh Abu Bakar semata. Abu Bakar tu tidaklah terkenal sebagai orang yang paling disebut paling qari. Ini bagi Imam Bukhari, ini menunjukkan orang yang paling alim. Yang paling alim dan paling banyak keutamaan selain daripada ilmu tu. Tak apalah. Demikian juga salah satu pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Mana mereka ni ada dua pendapat lah. Salah satu pendapat mereka memang alim tu lebih utama. Tapi ada juga pendapat lain, Imam Syafi'i kata lebih pandai baca Quran, lebih sedap mengaji Quran. Dan juga tokoh-tokoh ulama dalam mazhab mereka, dia bagi dua ni. Bagi mereka, orang yang lebih alim lebih diutamakan untuk menjadi imam daripada orang yang lebih elok bacaan Qurannya atau al-aqra. Hafiz Ibn Hajar menukilkan kata-kata An-Nawawi begini. Jadi Hafiz Ibn Hajar nukil kata-kata Imam Nawawi yang menunjukkan hak lebih alim tu lebih diutamakan. Maknanya ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i pun pilih hak tu. Walaupun ada selagi pendapat iaitu lebih pandai baca Quran. Dia kata, qala An-Nawawi qala ashabuna al-afqah muqaddamun 'ala al-aqra. Bermaksud ashab kita, yang ni tokoh-tokoh ulama dalam mazhab Syafi'i, berpendapat orang yang lebih mendalam ilmu agamanya didahulukan, yang ni diutamakan daripada orang yang lebih elok bacaan Qurannya. Itu dia sebut Al-Marghinani. Saat ni kita sebut Hafiz Ibn Hajar. Dia tu sebut Imam Nawawi. Itu mewakili mazhab Syafi'i. Al-Marghinani ni mewakili mazhab Hanafi. Ni tokoh besar ni. Kitab dia ni kalau tak ngaji sana, tak boleh ngaji daurah. Kalau ahli radio bandi lah, ahli radio bandi. Tak ngaji kitab hidayah ni, tak boleh ngaji daurah ni. Dia tak akan benar ngaji hadis. Daurah hadis. Dia mesti kena ngaji kitab hidayah. Pentinglah kitab ni. Dia berkata, wa aulan nas bil imama a'lamuhum bis sunnah. Fa in tasawaw fa aqra'uhum, fa in kanu sawa'an fa'lamuhum bis sunnah. Fa in tasawaw fa awra'uhum, fa in tasawaw fa asannuhum. Itu kata Marghinani. Bermaksud orang yang paling layak menjadi imam ialah yang paling alim tentang sunnah. Jika mereka sama, yakni dalam kealimannya tentang sunnah, maka yang lebih elok bacaan Qurannya. Nombor dua, jika mereka sama dalam keelokan membaca bacaan Al-Quran, maka yang lebih alim antara mereka tentang sunnah. Tentang sunnah. Mana hal lebih luas lagi lah tu. Jika mereka sama dalam kelebihan tersebut, maka yang lebih warak. Jika mereka sama dalam kewaraan, maka yang lebih tua umurnya. Itu dalam kitab Hidayah. Itu sah pendapat. Pendapat yang kedua, Imam Ahmad, Abu Yusuf dan Ishaq bin Rahawai berpendapat orang
Yang lebih elok bacaan Al-Qurannya diutamakan daripada orang yang lebih alim dan lain-lain. Demikian juga salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ada dua pendapat. Mereka berdalil dengan hadis Abi Mas'ud Al-Ansari yang diriwayatkan oleh beliau daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, inilah ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Tadi kita baca tadi. Baiklah. Bermaksud hendaklah orang yang paling elok bacaan Al-Quran yang menjadi imam orang ramai. Jika mereka sama dalam keelokan bacaan Al-Quran, maka yang lebih alim antara mereka tentang sunnah. Jika mereka sama dalam kealimannya tentang sunnah, maka yang lebih dahulu berhijrah. Jika mereka sama dalam berhijrah, maka yang lebih dahulu memeluk Islam. Jangan sekali-kali seseorang menjadi imam kepada orang lain dalam wilayah kekuasaannya. Dan jangan juga ia duduk di tempat khusus bagi seseorang di rumahnya tanpa izinnya. Ni hadis ni diriwayatkan oleh ramai ni. Tak apalah, kita tidak nak bincang hal lain. Imam Bukhari telah mengemukakan 5 hadis di bawah bab ini untuk membuktikan yang paling berhak menjadi imam ialah yang paling berilmu. Kelima-lima hadis itu mengandungi peristiwa Abu Bakar menjadi imam salat berjamaah di Masjid Nabawi sebagai mengganti Nabi SAW menurut perintah baginda sendiri. Jika orang yang lebih elok bacaan Al-Qurannya lebih patut diutamakan, kenapa Nabi tidak menyuruh Ubay sahaja yang menjadi imam? Bukankah di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW telah bersabda begini, wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab. Okay? Nabi sebut gitu. Apa dalam semua peristiwa tu tak pernah disuruh Ubay jadi tu imam sebagai pengganti dia. Bermaksud dan orang yang paling elok bacaannya bagi kitab Allah ialah Ubay bin Ka'ab. Kalau begitu sudah tentulah Abu Bakar diutamakan kerana beliaulah yang paling alim tentang sunnah dan ajaran Rasulullah SAW di kalangan sahabat. Hakikat ini dapat juga diketahui daripada kata-kata Abu Sa'id Al-Khudri berikut. Wa kana Abu Bakrin huwa a'lamana bihi. Bermaksud dan Abu Bakar adalah orang yang paling alim tentang Nabi SAW. Bila alim tentang Nabi, maknanya alim tentang sunnah lah. Ini panjang lah. Panjang cerita dia. Jadi kita tidak nak panjang lah. Okay? Tengok semula notas itu. Tengok semula notas itu. Kita pergi kepada hadis lah. Maka tak ada hadis hari ini dah. Baiklah. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami, katanya Hammad bin Zaid. Sulaiman bin Harb tak ada biodata dia atau biografi dia. Hammad bin Zaid tak ada. Saya hanya buat di sini. Ni apa baru ni? Semalam bila-bila dia tengok buat sini pasal tak ada. Sebenarnya pada ni ada. Dah hadis ni beberapa kali disebut. Imam Bukhari lafaz dia berbeza sedikit sebanyak. Tapi saya tak ada tulis tentang biodata dia. Sebab hak kita naknya setiap perawi ni ada sebut. Sebab gini, hak tak ada sebut tu maknanya kita sebut dah. Baik, sekarang ni kita tengok. Hak cetak dah lah, hak apa ni di buku. Hak ni juga sebenarnya asalnya nota ni juga. Kita kemah-kemah jadi buku, jadi kitab. Jadi kalau kita tengok dalam hak tu, hak cetak jilid 1 tu pun ada dah ni Sulaiman bin Harb. Sebagai contoh, baik kita tengok, kita ambil ni Sulaiman bin Harb. Sulaiman bin Harb ada dah. Mana dalam kitab kita ni lah. Ni dalam bentuk nota lagi. Hak ni hak kita baca saat ni. Dulu hak ni pun asalnya nota kita juga. Ni Sulaiman bin Harb 208 jilid 1. Jadi kita nak tahu biodata Sulaiman bin Harb. Beliau ialah Sulaiman bin Harb bin Bajil Al-Azdi Al-Washihi Al-Basri. Itu lengkapnya. Abu Ayyub adalah kunyahnya. Beliau telah mendengar dan menerima hadis daripada Syu'bah tadi kan. Hafiz bin Hajar sebut Syu'bah tadi. Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah dan lain-lain. Orang-orang yang menerima hadis daripada beliau pula ialah Imam Ahmad, Zuhli, Humaidi dan lain-lain. Apa ni? Abu Daud juga meriwayatkan hadis secara langsung daripadanya. Tetapi Muslim kan ada detail tentang dia tu.
Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan daripada beliau dengan perantaraan seseorang perawi, bukan secara langsung. Imam Bukhari, Abu Daud secara langsung. Daripada dia ni. Lepas tu, biodata ni biasanya kita rekah ni. Paling rekah lah ni. Kalau tidak, kena buat kitab rijal pula lah. Paling rekah ni. Lepas tu, kata Abu Hatim. Ni kata ulama tentang dia. Apa kata ulama tentang dia? Sulaiman bin Harb adalah salah seorang imam. Bila sebut imam tu maknanya hebat lah. Itu lafaz ta'dil yang tinggi. Beliau tidak melakukan tadlis. Tadlis tak ada dia. Bukan mudallis. Mahir dalam ilmu rijal dan juga fiqh. Beliau mempunyai kira-kira 10,000 hadis. Tidak pernah sama sekali aku melihat buku di tangannya. Mana 10,000 itu dalam kepala. Aku pernah menghadiri majlisnya di Baghdad. Orang-orang yang hadir menganggarkan peserta majlisnya seramai 40,000 orang. Ni zaman dulu dicerita ni. Beliau juga pernah memegang jawatan qadhi di Mekah. Bukhari berkata, Sulaiman bin Harb lahir pada tahun 140 Hijrah dan meninggal dunia di Basrah pada tahun 224 Hijrah. Jadi kalau dalam hak siap dah tu, begitu juga orang lain-lain, mudah-mudahan akan datang. Allah SWT sempurnakan hajat kita tu. Lagu ni lah nak buat semua. Maknanya kita sebut dia ni. Rujukan dia, ambil sini. Nak tengok situ. Tengok situ. Itu Sulaiman bin Harb. Secara ringkas. Penting ni. Benda-benda yang disebut ni kan penting belaka ni. Penting belaka ni. Tarikh lahir, tarikh wafat. Perlu tu. Perlu. Sebab kalau orang dakwa kata anak murid dia, orang ni anak murid dia. Tengok. Dah ke tidak? Bukan berapa tahun lepas dia mati baru lahir. Anak murid dia kan? Anak murid mana kalau lagu tu? Jadi tak sekira lah hak pelik-pelik tu, tak sekira pokok sufi dakwa belaka dia. Pokok sufi hak tu ke pokok tak belaga, pokok hadis ke pokok sufi tu. Sufi hak tak betul lah, hak betul tu ada, hak betul tak ada masalah. Hak tak betul. Lagu mana dia dakwa? Lah ni ada duduk Pakistan. Apa-apa dia panggil Syekhul Islam, apa-apa dia. Allah, jadi fitnah lah zaman kita ni. Syekhul Islam. Dia kata dia belajar dengan Imam Abu Hanifah. Belajar secara langsung. Mana? Kubur dia kata. Ni jadi pokok. Ni jadi kuburio ni apa dia duk kubur semacam ni. Dia duk nampak betul tu. Mana tahu takut Tuhan nak buis itu dah. 7 tahun aku mengaji. Kecek. Tengok. Pak kita nak kira lagu mana? Dia tu seramai dengan kita ada lagi lah ni. Lahirnya bila? Imam Abu Hanifah mati bila? Kan dah kutus segala ilmu ni. Ni hak dalam hadis ni duk ayat ni dalam kitab duk ayat meninggal dunia di Basrah pada tahun 220. Apa tujuan ayat? Sia-sia lah ke ilmu ni. Tahu banyak laut. Dia jadi gitu. Bahaya dia tak khabar apa-apa ni. Sebab dia tak belajar molek kan. Akibat. Orang kira akibat dia tu. Akibat kita kata begitu. Syekh dia jalan ni, tok guru dia juga dia kata. Dia kecek tu mengapa dah. Tapi kat lagu tu. Lagu tu. Baik, kalau kita tengok sini. Hamad bin Zaid meriwayatkan kepada kami daripada Ayyub. Kita tengok Hamad bin Zaid. Pasal sudah ada dah. Hamad bin Zaid. Ini bayi data Hamad bin Zaid. Ini contohlah. Hamad bin Zaid 343. Ini bayi data Hamad bin Zaid. Mana kita berkenalan dengan perawi-perawi ni. Setiap orang perawi ni kita kena tahu. Orang setara mana kat bawa agama kita ni. Baru kita tahu. Dalam Bukhari ni terpilih lah kira-kira. Beliau ialah Hamad bin Zaid bin Dirham Al-Azdi Al-Basri. Kunyahnya ialah Abu Ismail. Datuknya yang berasal dari Sijistan telah ditangkap sebagai tawanan dan dibawa ke Iraq. Itu asal silanya. Beliau lahir di Basrah pada tahun 98 Hijrah. Belajar ilmu hadis daripada Ayyub As-Sakhtiyani, Thabit Al-Bunani, Amar bin Dinar, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Ibnu Sirin dan lain-lain. Ini saya sebut setara ni. Kalau dalam kitab rijal, kalau beratus-beratus orang dia sebut. Nak tahu
Ni belajar dengan siapa? Takut-takut orang dakwa. Nah, dia belajar dengan orang ni. Pada hadap dia apa? Tak boleh, agama. Tapi kalau pakar pokok sani kan, habis tak guna semua. Habis tak guna semua. Perawi-perawi yang mengambil hadis daripada beliau pula ialah Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Al-Mubarak, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Waqi' dan lain-lain. Lepas tu itu berkenaan dengan dia. Lepas tu orang yang kata ganda ke dia, takdil dia terhadap dia ataupun tajrih dia ke misalnya, ni Abdul Rahman bin Mahdi mengatakan imam dalam bidang hadis ada 4 orang. Imam, iaitu Al-Auza'i, Malik bin Anas, Imam Malik itulah, Sufyan Ats-Tsauri dan Hammad bin Zaid. Setahu itulah orang. Lagu ni jadi perawi Imam Bukhari. Sebab tu payah tu. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Hammad bin Zaid lebih kami senangi berbanding Abdul Warith. Beliau ialah salah seorang imam orang-orang Islam. Imam orang-orang Islam. Kuat beragama. Dan lebih saya senangi berbanding Hammad bin Salamah. Ada seorang lagi Hammad. Itu pun hebat juga. Tapi hak ni lebih itu lagi. Terdapat 3 orang perawi yang masyhur dengan nama Hammad. Pertama Hammad bin Zaid, kedua Hammad bin Salamah, dan ketiga Hammad bin Abi Sulaiman. Hammad bin Abi Sulaiman adalah guru kepada Imam Abu Hanifah. Beliau didampingi Abu Hanifah selama 18 tahun. Walau bagaimanapun Hammad bin Abi Sulaiman bukan perawi Imam Bukhari di dalam musnad beliau. Kerana bagi Imam Bukhari, beliau lebih pakar dalam bidang fiqh, bukannya hadis. Tetapi Imam Abu Hanifah sendiri riwayat hadis daripada dia. Imam Abu Hanifah sendiri riwayat hadis daripada dia. Muhammad bin Sa'ad mengatakan Hammad bin Zaid adalah seorang thiqah, sabt, hujjah, dan banyak meriwayatkan hadis. Ni saya buat sengit ni, mana istilah lah tu, istilah lafaz ta'dil. Dan banyak meriwayatkan hadis. Beliau seorang yang buta. Dia ni buta. Ada ulama mengatakan butanya adalah dari asal lagi. Oleh yang demikian, menurut mereka, beliau meriwayatkan hadis berdasarkan ingatannya yang luar biasa semenjak awal lagi. Ni pelik-pelik ni kalau kena kira ni. Tetapi kita mungkin di Malaysia ni tak berapa biasa dia bak ngapa-ngapa ni kan. Kita berasa pelik, tapi kalau saya tak pelik. Saya tak pelik. Saya duduk di tempat orang kuat ngapa. Orang Arab, orang Pakistan, orang India memang kuat. Bukan kitab agama ni. Orang yang belajar perubatan tu, buk tu dia hafal dalam kepala dia. Buk perubatan tu. Memang dia jenis gitu. Jenis apa? Jadi kita, tak biasa ni, kita heran lah, macam mana boleh. Tak boleh sebenarnya. Lah ni ada lagi lagu tu. Tetapi pendapat yang betul ialah beliau mengalami kebutaan di penghujung usianya. Itu ada pendapat lah. Hammad mendampingi Ayyub As-Sakhtiyani selama 20 tahun. Ramai. Dia panggil Ad-Dharir. Ad-Dharir ni hak buta kemudian. Hak buta kemudian ni. Ulama-ulama kita. Ibnu Abbas buta kemudian. Ibnu Umar buta kemudian. Imam Tirmizi buta kemudian. Ni pun buta kemudian. Sebab apa orang zaman terutama kan kalau hak alim-alim tu. Dia bukan zaman ada teknologi, kemajuan dalam bidang perubatan, bahagian mata gapo ni, tak ada spek gapo sampai tak ada spek pun nak baca juga. Kan penat kan? Penat. Tekanan lah jadi. Lepas tu cara hidupnya debu-debu gapo tu. Itu antara sebabnya. Debu-debu pada pasir gapo duduk gitu. Lepas tu air yang digunakan pun suci dari segi syaratnya, tapi dari segi zahirnya macam-macam lah. Hak berseluk, hak gapo kan? Ada macam-macam. Itu antara sebab lah. Selain daripada baca. Kuat baca. Dalam masa itu banyaklah ilmu yang diperoleh beliau daripada Ayyub. Antara kata-kata hikmat beliau ialah, la in qultu inna aliyan afdal min Uthman, laqad qultu inna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad khanu. Bermaksud sekiranya aku berpendapat Ali lebih utama berbanding Uthman, maka itu berarti aku menuduh para sahabat telah berkhianat. Dia kata gitu. Apa dia kata gitu? Sebabnya ialah sebelum meninggal dunia, Sayyidina Umar telah menyebutkan beberapa nama sahabat
yang menurut beliau memang layak untuk memegang jawatan khalifah. Mereka 6 orang semuanya. Inilah nama-nama ni. 6 orang sahabat ini menurut beliau telah ditinggalkan oleh Rasulullah, wa huwa anhum radin, dalam keadaan baginda berpuas hati dengan mereka. Para sahabat juga bersetuju dengan calon-calon yang dicadangkan oleh Umar itu. Akhirnya semua yang tersenarai menarik diri daripada bertanding, selain Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Tinggal 2 orang itu ya akhi. Abdul Rahman bin Auf yang jadi pengurusi majlis. Yang diserahkan tugas memilih khalifah juga turut menarik diri sambil berkata, jika salah seorang daripada kamu berdua, maksudnya Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali, menarik diri, aku akan menyerahkan jawatan itu kepadanya. Itu cara dia tak sendiri tarik diri tu. Dia kata begitu. Setelah kedua-duanya berdiam diri, lalu diadakan satu kutipan suara di kalangan para sahabat. Akhirnya para sahabat sepakat memilih Sayyidina Uthman sebagai khalifah. Itulah yang dimaksudkan oleh Hammad bin Zaid dengan katanya, berarti aku menuduh para sahabat telah berkhianat. Pasal sahabat semua pilih. Dia tanya ni, setiap buah rumah ketuk. Orang-orang perempuan tak keluar, tanya, dia mau setuju kat mana? Antara dua ni. Boleh dikatakan umumnya setuju Uthman bin Affan. Hammad bin Zaid terbilang sebagai salah seorang hafiz hadis. Beliau ingat sebanyak 4,000 hadis. Hammad bin Zaid wafat pada hari Jumaat 10 hari bulan Ramadan tahun 179 Hijrah. Riwayat beliau banyak terdapat di dalam kutub sittah. Kutub sittah tu itulah kita maklum, kitab utama tu. Ini boleh tengok dalam kitab-kitab ni lah. Tentang sejarah hidup dia tu. Lepas tu begitu juga Ayyub ada di dalam jilid pertama tu sudah ada dah. Abi Qilabah pun ada daripada Malik bin Al-Huwairith. Cuma Malik bin Al-Huwairith tak ada lagi. Dalam jilid pertama tu kita boleh tengok sini. Beliau ialah Malik bin Al-Huwairith bin Hashish bin Auf bin Janda' Al-Laythi. Abu Sulaiman ialah kunyahnya. Malik bin Al-Huwairith telah mengunjungi Nabi bersama 6 orang kaumnya, dan semua mereka memeluk agama Islam. Bila begitu dalam peristiwa begitulah memeluk agama Islam. Setelah memeluk agama Islam, mereka berada bersama baginda di Madinah selama 20 hari. Mereka kemudiannya dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pulang kepada ahli keluarga dengan pesanan agar menjaga salat dan mengajarkannya kepada ahli keluarga mereka juga. Sebanyak 15 hadis telah diriwayatkan daripada beliau, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 15 saja hadis. Bukhari dan Muslim telah sama-sama meriwayatkan 2 sahaja hadis. Satu hadisnya pula hanya diriwayatkan oleh Bukhari sahaja tanpa Muslim. Hadis 685 ini adalah salah satu daripada 2 hadisnya yang sama-sama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maknanya muttafaq alaih. Ini salah satu daripada 2 hadis yang muttafaq alaih. Bukhari pun ada, Muslim pun ada. Malik bin Al-Huwairith telah meninggal dunia di Basrah pada tahun 94 Hijrah. Itulah secara ringkas. Lepas pada tu kita pergi kepada hadis ni. Kita pergi kepada hadis. Kata beliau, kami pernah hadis ni sudah 2-3 kali dah jumpa sebelum pada ni. Ada lafaz berbeza-beza sikit. Sebanyak tengoklah dalam nota ada dah lepas. Nota mana? Saya nak tunjuk nota. Kalau nak balik tengoklah mana ada dah tu. Di nota 4 Kitabul Adzan nota 4. Cuba tengok sini. Di sini pun saya ada sebut juga. Di sini pun ada sebut juga. Tak apa, kita tengok dulu. Kami dapati Nabi SAW adalah seorang yang sangat penyayang. Baginda bersabda kepada kami, jika kamu kembali ke negerimu, maka ajarilah mereka. Suruhlah mereka mengerjakan salat sekian pada waktu sekian. Mana sembahyang fardu lah ni. Salat sekian pula pada waktu sekian. Dan apabila telah masuk waktu salat, maka hendaklah seseorang daripada kamu azan. Dan hendaklah yang mengimami salatmu orang yang paling tua atau lebih tua di antaramu. Ini nota, kita ada nota ni. Hadis Malik bin Al-Huwairith ini dengan beberapa perbezaan pada lafaz
dan maknanya telah pun berlalu di bawah bab azan. Itulah yang kita sebut tadi, nota 4. Lihat hadis 627 dan 629 yang lalu. Antara pengajaran, panduan, pedoman dan hukum yang dapat disimpulkan daripada hadis ini ialah: 1. Sabda Nabi SAW, waliya ummakum akbarukum, dan hendaklah yang paling tua di antaramu menjadi imam. Di penghujung hadis di atas menunjukkan mereka dalam syarat-syarat lain untuk menjadi imam adalah sama. Dalam keadaan itu, umur lebih tua juga merupakan salah satu kelebihan yang perlu diambil kira. Sebabnya mereka sama dalam syarat-syarat lain. Sebabnya mereka sama dalam syarat-syarat lain ialah kerana mereka telah berhijrah kepada Nabi SAW bersama-sama, memeluk agama Islam juga pada masa yang sama. Semua mereka telah bersahabat dan bergaul dengan Rasulullah SAW selama 20 hari. Mereka juga sama dalam menerima ajaran Islam daripada baginda. Maka tidak ada lagi yang membezakan mereka selain umur. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah SAW bersabda begitu. Dan ingat, Imam Bukhari buat tajuk tu, bila sama dalam bacaan, maka kena pilih lebih tua umurnya. Sama dalam bacaan. Lepas tu puak-puak tu sama. Memang sama. Sebab pergi sekali, duduk selama tu juga. Semuanya Arab berlaku. Tidak kata tak boleh nak baca ayat Quran mana-mana payah nak baca. Sama. Sebab itulah Nabi suruh pilih lebih tua. Rupanya lebih tua tu pun ada kelebihan dia juga. Ini isyarat kepada orang yang lebih tua, lebih berumur, dia ada kelebihan dia tersendiri sebenarnya. Memanglah ada kelebihan. Paling tidak pengalaman. Paling tidak pengalaman. Yang kedua, hadis ini merupakan salah satu dalil bagi golongan ulama yang mengatakan jawatan atau kedudukan imam lebih afdal daripada jawatan dan kedudukan Bilal. Alasan mereka ialah ketika Rasulullah menyuruh mereka mengumandangkan azan, baginda memberi pilihan kepada salah seorang daripada mereka tanpa menyebutkan apa-apa kelebihan. Hendaklah seseorang daripada kamu, mana-mana lah. Dia sebut gitu. Berbeza dengan suruhan baginda supaya menjadi imam, pada ketika itu disebutkan sesuatu kelebihan yang ada pada seseorang daripada mereka, iaitu lebih tua. Yang ketiga, Malik bin Al-Huwairis dan kawan-kawannya yang pergi mengunjungi Nabi SAW pada ketika itu muda-muda semuanya. Lebih kurang, kalau kita tengok dalam riwayat lain, mutaqaribun dia sebut, maknanya lebih kurang sebaya lah, kita kata sebaya. Yang keempat, Rasulullah SAW adalah seorang yang penyayang dan baik hati. Dalam riwayat lain disebut Rafiq. Rafiq. Di sini dia sebut Rahiman. Dalam riwayat yang kita sudah jumpa dah sebelum pada ni, Rafiqan dia sebut. Satu lagi sifat Nabi. Ni apa ni dalam riwayat ni tak ada sebut tu. Ini perbezaan lafaz ni kerana perawi. Kerana perawi. Perawi ni sebut ni, perawi ni tak sebut ni. Sebab apa? Sebab perawi di atas dia sebut gitu. Gitu cara hadis dia sebut gitulah. Dia sebut gitulah. Jadi untuk kita nak tahu dengan lengkap, kita kena kumpulkan semua tu. Letak setepak tengok. Gapo yang ada dalam riwayat ni, gapo yang tak ada dalam riwayat. Gitu. Yang kelima, Rasulullah SAW sangat mengambil berat tentang salat, khususnya salat fardu. Baginda sentiasa berpesan supaya mengerjakan salat pada waktunya. Waktu-waktu salat juga telah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Dalam Quran pun sebut. Sembahyang fardu tu terikat dengan waktu. Terikat dengan waktu. Dan antara hak tak ada sebut di sini dalam riwayat ni. Tapi dalam riwayat lain cerita ni juga. Cuma perawi di bawah dia tu lain. Dia ada sebut Nabi SAW nampak puak-puak ni rindu ke rumah. 20 hari itu ikat ke rumah. Itu menunjukkan Nabi SAW pandai baca rupa orang. Dia kerti tengok orang kan. Kadang-kadang orang tak kerti tengok orang, dia pun susah juga dah. Orang duduk mengatur, dia tak kerti lagi dah. Misalnya kita kata dah. Jadi Nabi SAW boleh baca. Dia baca. Ni
nak pupuk ni nak rindu ke rumah dah. Nabi pun kata, baliklah dulu, balik dulu. Tak apa. Dia tidak paksa, dia kata, duduk sini ngaji boleh setahun. Dah. Tidak lagu tu Nabi. Barulah kita tahu sifat Nabi. Orang lagu mana Nabi. Dia mudah bahasa. Dan dia faham jiwa orang. Faham jiwa orang. Yang keenam, baginda selalu berpesan supaya semua umatnya diajarkan ilmu agama. Yang ketujuh, ramai daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah lama bersama-sama baginda. Riwayat ini menyebutkan mereka bersama baginda selama 20 malam sahaja, atau dia sebut 20 hari, maksudnya 20 hari 20 malam lah. Namun keberkatan bersamanya amat luar biasa. Walaupun hanya sekejap sahaja, kehidupan mereka terus berubah. Ini kelebihan ni. Dia kata keberkatan bersama Nabi. Tengok dia saja tak kecek, tak tengok. Duduk sekali dalam. Jadi sahabat dah. Jadi sahabat tu, bila jadi sahabat tu dia bukan main-main. Jangan kita ingat main-main. Sahabat ni dia tak boleh tengok benda tak betul depan dia, akan tegur salah. Tu pasal dia sahabat ni. Dia tak kira siapa. Tak ada nak melera. Nanti 2 tahun lagi lah kita rakyat dah. Ataupun sebulan lagi kita tengok-tengok, bila-bila tengok. Ada tak? Selalu dia situ. Itu salah satu cara. Dia orang lagu mana? Dia tak kira. Ada padahal 20 hari dia duduk. Berubah gitu umur hidup. Jadi lebih dah tu. Daripada orang alim setara mana, imam mujtahid setara mana mari kemudian ni. Ni dari segi makom dia, kedudukan dia, bukan dari segi kealiman dia. Dari segi kealiman dia tu orang kemudian boleh alim. Lebih alim daripada dia boleh. Lebih besar dari segi ilmu boleh. Tapi dari segi kedudukan tak akan lebih. Dia kita kena duduk ni. Macam tok kita lah. Dia jahil. Dia dulu tak pakai selipar, jalan kaki ayam. Dia tok kita weh. Kena beringat. Kena ingat. Tak ada dia, tak ada kita. Lebih kita setara mana pun. Itu benda. Makam dia, kedudukan dia. Itu benda yang kena faham. Yang ke-8, kelebihan berhijrah dan mengembara untuk menuntut ilmu. Juga kelebihan mengajarkan ilmu. Ini ada kelebihan sendiri. Tengok sahabat, dia tidak duduk tempat dia, pergi nak berjumpa dengan Nabi. Baru dah dapat. Yang ke-9, khabar wahid juga layak dijadikan hujah dalam perkara agama. Sebab Nabi SAW pesan kan, masing-masing itu balik royak lah kepada keluarga pula. Royak tu ramai lagi orang tidak masuk Islam. Maknanya masing-masing tu kalau royak jadi dah. Tidak kata baru sah seseorang tu nak terima Islam, dia kena 2 orang bawa ke dia. Dah. Semaya pun begitu. Kalau seorang yang mengajar, jadi dah. Jadi dah. Dia boleh pakai dah tu ilmu tu. Tidak kata kena ramai royak. 2 orang kau sekurang-kurangnya. Dah. Tidak gitu. Itu makna khabar wahid. Khabar wahid ni tak sampai ke peringkat mutawatir lah. Kalau mutawatir ni lagu mana? Mutawatir ni banyak. Bagi pula. Mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi kita kata. Lagu mana? Misalnya bal. Azan. Itu mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi. Ataupun orang panggil tawatur tawarus. Diwarisi turun-temurun oleh umat Islam lagu tu. Walaupun dalam hadis dia hanya hadis ahad. Bersunat, khitan. Mutawatir. Mutawatir tu. Walaupun kalau kita tengok dari segi hadis, khabar wahid. Khabar wahid pun banyak. Seperti kita baca tadi. Khabar wahid tu. Khabar wahid pun kita tengok. Banyak. Sanak-sanak dia tu. Tapi termasuk dalam khabar wahid lagi. Tawatur, tidak tawatur isnad. Tidak tawatur isnad. Tapi tawatur tawarus. Tawatur tawarus ni kuat kedudukan dia. Misalnya kita mewarisi Quran. Daripada dulu sampai kalau dia baca Quran tu. Itu tawarus tu. Berdasarkan apa yang diwarisi turun-temurun. Memang begitu. Tak ada khilaf gimana. Lepas tu ada sanad. Quran ni. Mula-mula tu sebut sanad dulu. Tak ada. Tak perlu sanad dah. Kalau sudah tawatur tawarus itu dia tak perlu sanad. Banyak lagi lah lain-lain kan. Banyak lagi. Khabar wahid juga layak dijadikan hujah. Habislah sekat tu. Jadi padas sekat tu lah dulu untuk hari ini.
Wallahu a'lam. Cuba kalau ada nak bincang sikit sebanyak, ada tak puas hati lagi lah saat ni, atau kalau ada cadangan apa-apa lagi, silakan. Kadang kriteria untuk lebih apa? tak sama dengan kriteria untuk lantik pemimpin masyarakat. So dia kata kita tak boleh gunalah kriteria imam tu untuk lantik pemimpin masyarakat. Iyalah. Ialah kebanyakannya, secara keseluruhannya begitu. Tidak semuanya lah, tidak semua. Banyak lagi kriteria lain, terutama untuk imam akbar tu, imam kubra tu lebih lagi lah, lebih lagi. Mana kira-kiranya ni sebaik-baiknya inilah yang idealnya. Boleh, banyak dalam sejarah Islam ni pemimpin hak nombor satu negara tu tidak alim misalnya, kurang, tapi dia diterima juga. Tetapi dia kena ada sokongan lah, hak alim duduk bersama dia tu, gitulah. Sebab orang kemudian tu kurang kelemahan ke apa tu, dia kena ada sokongan lah, pembantu dia. Kalau tidak alim, dia hebat dari sudut pentadbiran, dari sudut pemerintahan misalnya kita, hak alim ni kurang dari sudut tu, jadi kena pakat lah. Itulah yang berlaku, gabungan di antara ulama dan umara, kita kata. Tapi kalau ada kedua-dua, itu lebih baik sebenarnya. Itulah hak asalnya. Hak asalnya zaman daripada awal dulu, dia yang memerintah, dia juga yang jadi tu imam, sembahyang jemaah, sembahyang raya, sembahyang jemaah, dia juga. Dia yang memimpin tentera, dia juga yang. Kalau boleh macam tu, lagilah sempurna. Maknanya kita buat supaya hak asal lah. Kalau tak boleh begitu pun, buat yang paling dekat lah dengan hak tu. Nak kata semua sama tu, tidak je. Panjang lagi sebenarnya perbincangan hak masalah kelayakan. Kalau tengok dalam kitab fiqh, memang banyak lah. Memang banyak lah. Lagi hak lain-lain tu. Tetapi yang paling banyak ada kelebihan, keutamaan, itulah yang lebih. Untuk imamah sughra atau imamah kubra, itu pada dasarnya ya gitu. Jadi rasanya setakat itulah dululah untuk hari ini. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.